Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Atira binti Abdul Razak, nombor matrik A187204. Dan saya Muhammad Alif bin Muhammad Hamzah, nombor matriks A189442, akan menerangkan mengenai poster kami yang bertajuk Alat Artikulasi Manusia. Alat artikulasi manusia yang pertama ialah bibir atau disebut sebagai bilabial. Bilabial adalah kawasan yang melibatkan bibir atas dan bibir bawah. Fungsi utama kedua-dua bibir ini adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir adalah sebagai alat articulator aktif. Kedua-dua bibir ini boleh digerakkan dan menyentuh antara satu sama lain. Contoh penghasilan bunyi ialah p, b, m. Alat artikulasi yang seterusnya ialah gigi atau dental. Gigi terbahagi kepada dua, iaitu gigi atas dan gigi bawah. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas, namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperanan dan ia hanya bersifat membantu sahaja. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir bawah atau hujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi disebut sebagai dental, bunyi yang dihasilkan oleh bibir disebut sebagai labial, manakala bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dengan bibir bawah disebut sebagai labiodental. Fungsi utama gigi adalah untuk mengunyah. Contoh penghasilan bunyi yang dihasilkan oleh gigi adalah seperti the dalam perkataan hadith. Alat artikulasi yang seterusnya ialah langit gusi ataupun alveolar merujuk kepada kawasan di belakang gigi atas iaitu batas gusi. Bagi bunyi alveolar, t, d, s dan z, bunyi yang dihasilkan dengan daun lidah atau hujung lidah berserta daun lidah secara bersama menyentuh batas gusi ataupun alveolar iaitu tulang yang timbul di belakang gigi atas. Seterusnya, lelangit keras ataupun palatal merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada bahagian depan lelangit itu cengkung ke atas dan bahagian belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila disentuh. Dalam pembentukan bunyi bahasa, palatal ini adalah sebagai alat artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya ialah hujung lidah atau tengah lidah. Contoh bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatal ialah c, seperti dalam perkataan cawan. Alat artikulasi seterusnya ialah lelangit lembut atau velum. Velum merupakan bahagian lembut di belakang mulut. Ia berperanan penting dalam membezakan penghasilan bunyi oral dan bunyi nasal melalui penaikan dan penurunan langit lembut. Velum juga digunakan untuk menghasilkan bunyi vela dengan cara bahagian belakang lidah bersentuh dengan velum. Contoh penghasilan bunyi vela ialah k dan g. Seterusnya ialah uvula. Uvula merupakan organ yang bersambung dengan velum dan ia kelihatan tergantung di belakang mulut. Uvula ini sangat penting terutamanya dalam menghasilkan bunyi-bunyi guttural. Bunyi guttural sangat penting dalam sesuatu bahasa seperti bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Contoh penghasilan bunyi uvula ialah r. Lidah merupakan organ yang sangat fleksibel dan mudah untuk digerakkan. Ia terbahagi kepada 5 bahagian iaitu hujung lidah, bilah lidah, hadapan lidah, tengah lidah dan juga belakang lidah. Lidah merupakan artikulator aktif dan terlibat dalam kebanyakan penghasilan bunyi bahasa. Alat artikulasi yang seterusnya ialah pita suara. Pita suara merupakan sepasang membran yang terletak di antara larynx. Ia berfungsi dalam membezakan penghasilan bunyi bersuara dan tidak bersuara melalui getaran. Sekiranya pita suara bergetar, bunyi yang dihasilkan ialah bunyi bersuara seperti bunyi j. Manakala sekiranya ia tidak bergetar, bunyi yang dihasilkan adalah bunyi tidak bersuara seperti bunyi sh. Setakat itu sahaja daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.